Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, saya nak sambung tentang enzim. Hipotesis dia, mekanisme ini menyebabkan hipotesis mangga dan kunci. Okay, sebelum kita pergi kepada apa dia mangga, apa dia kunci, kalau awak tengok kat sini, kebanyakan enzim ialah protein kompleks yang terdiri daripada rantaian polipeptida yang berlipat-lipat menjadi bentuk 3 dimensi. Maksudnya kat sini, enzim ini terdiri daripada rantaian. Awak nampak ni ada warna biru, merah, kuning, warna hitam, warna hijau pun ada kat sini. Rantaian ini, semua ni adalah rantaian polipeptida. Rantaian ini dia kompleks. Maksudnya dia banyak, dia kompleks. Bila bentuk ni kita panggil sebagai 3 dimensi. Polipeptida yang berlipat-lipat menjadi bentuk 3 dimensi. Okey, so tadilah yang bentuk 3 dimensi tadi. Okey. Bentuk 3 dimensi enzim ini mempunyai tapak aktif. Nampak tak yang ni? Okey, tapak aktif. Konfigurasi spesifik. Maksudnya tapak aktif ni spesifik. Macam enzim contoh enzim. Kalau amylase, dia hanya ada tapak aktif untuk bertindak balas dengan kanji. Dia tak boleh bertindak balas dengan protein. Sebab tu kita panggil sebagai spesifik. Okey, dan saling berpelengkap dengan molekul substrat yang spesifik. Maksudnya molekul substrat juga spesifik. Contoh saya bagi tadi enzim amylase kan, dia punya substrat dia adalah kanji. So kanji hanya boleh melekat atau berpelengkap pada enzim amylase saja. Dia tak boleh berpelengkap atau melekat pada tapak aktif protease. Itu maksudnya enzim itu spesifik, substrat juga spesifik. Dia khas, dia tak boleh dengan enzim yang lain. Okey, penggabungan molekul substrat dan pada tapak aktif enzim ialah spesifik. Maksudnya kalau dia tapak aktif dengan substrat tu dia boleh bercantum atau berpelengkap, dia boleh tindak balas lah, boleh ada tindak balas. Itu maksud spesifik. Okey, seolah-olah satu gabungan mangga dan kunci. Okey, saya nak sambung. Okey, enzim kan kita tadi ada kata mekanisme atau hipotesis mangga dan kunci. Okey, so siapa dia mangga, siapa dia kunci kan? Okey, enzim diwakili oleh mangga. So ini mangga. Ini substrat. Substrat ni adalah sebagai kunci. Okey, awak nampak substrat dengan enzim masing-masing mempunyai tapak spesifik. Okey, tapak yang spesifik supaya dia boleh bergabung. Bergabung ini kita panggil dia sebagai berpelengkap. Perkataan ni berpelengkap. So kalau awak tengok yang ini, substrat yang lain, dia tak boleh berlengkap sepenuhnya ataupun berpelengkap dengan sempurna sebab tidak mempunyai tapak aktif yang sama. Okey, seterusnya apabila substrat bergabung dengan tapak aktif yang ada pada enzim, dia membentuk kompleks enzim substrat. Okey, hipotesis dia adalah hipotesis mangga dan kunci membentuk kompleks enzim substrat. Okey, lepas tu yang seterusnya kalau awak tengok kat sini, tindak balas berlaku menghasilkan produk terhasil ataupun hasil dihasilkanlah. Okey, so kat sini kalau awak tengok enzim ini tidak berubah bentuk, tapak dia pun tak berubah. So bila dia tak berubah, dia boleh digunakan semula. Tolong ingat balik ciri-ciri enzim. Enzim tidak berubah selepas tindak balas berlaku dan dia boleh digunakan semula. Okey, so enzim ini bersedia untuk bergabung dengan substrat yang lain yang mempunyai tapak spesifik atau tapak aktif yang sama. Okey, so tindak balas berlaku dan produk terhasil. Produk kemudiannya meninggalkan tapak aktif setelah tindak balas selesai. Kuis mangga dan kunci. Okey, kita sambung. Okey, kebanyakan tindak balas dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Dan apa dia tenaga pengaktifan? Ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan dalam molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. So,
substrat ini molekul ia perlu dipecahkan oleh satu tenaga yang kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Tetapi apabila adanya enzim, tenaga pengaktifan yang diperlukan untuk memecahkan ikatan molekul substrat ni diperlukan dalam kuantiti yang rendah. Sebab enzim fungsinya adalah pemangkin atau mempercepatkan. Jadi dia tak perlu tenaga yang banyak. Masih perlu tetapi tidak dalam kuantiti yang tinggi. Berbanding kalau tindak balas berlaku tanpa kehadiran enzim. Substrat ni perlukan tenaga yang tinggi untuk memecahkan ikatan dalam molekul dia. Kita rujuk pada graf. Kalau awak tengok graf kat sini, tenaga dalam sistem, maksudnya kat sini saya bagi contoh sistem pencernaan lah. So sekiranya pencernaan berlaku tanpa kehadiran enzim, adakah kalau tak ada enzim pencernaan tak berlaku? Tidak. Enzim bersifat sebagai pemangkin, mempercepatkan. Sekiranya tiada enzim, masih ada pencernaan, cuma dia sangat lambat. Kenapa sangat lambat? Kerana dia perlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Cuma awak tengok kat sini, graf ni. Tenaga pengaktifan tanpa enzim. Graf dia yang ni, warna biru ni. So, tindak balas tanpa enzim ni memerlukan tenaga yang tinggi. Tapi kalau adanya enzim, tenaga diperlukan, tetapi awak tengok graf dia yang warna merah ni, graf dia lebih rendah daripada yang biru tadi sebab dia ada kehadiran enzim. So kehadiran enzim mengurangkan penggunaan tenaga pengaktifan. Ingat walau tak ada enzim, pencernaan masih berlaku tetapi sangat lambat disebabkan tenaga pengaktifan yang diperlukan adalah tinggi. Saya nak sambung dengan faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Ada 4 faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim, iaitu suhu, pH, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Pelajar, 4 faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim. Kita pergi pada satu persatu. Faktor yang pertama kat sini adalah suhu. Faktor pertama adalah suhu. So untuk setiap faktor ni, kalau awak boleh analisis graf dia, maksudnya awak faham lah. Sebab tu dalam nota ni saya bagi dalam graf. Kita huraikan setiap graf maklumat yang ada daripada graf tersebut. Awak tengok pada fasa yang pertama kat sini. Kalau awak tengok, apabila suhu meningkat, kadar tindak balas enzim juga meningkat. So sebab tu awak tengok kat sini suhu dia 10, 20, 30, 40, 50, 60. Setiap kenaikan suhu 10 darjah Celsius, kadar tindak balas enzim meningkat 2 kali ganda. So maksudnya lagi meningkatnya suhu, tindak balas juga meningkat. Lepas tu awak tengok suhu rendah, kadar tindak balas rendah. Pada poin yang ini, apabila suhu rendah, tindak balas rendah. Kenapa? Suhu sebenarnya membantu dalam bekalkan tenaga kinetik untuk molekul substrat enzim berpelengkap. Kalau awak tengok balik pada video yang saya paparkan sebelum ini, kalau awak tengok substrat dan enzim ni dia akan berlanggar. So pelanggaran ini, banyak dia pelanggaran berlaku, maka lebih banyak possibility ataupun peratus untuk kemungkinan untuk enzim dan substrat itu berpelengkap. Sebab suhu tinggi menghasilkan tenaga kinetik. Suhu yang tinggi menghasilkan tenaga kinetik, molekul substrat pun meningkat dan pelanggaran antara substrat dan enzim adalah tinggi. Tenaga kinetik molekul substrat meningkat, pelanggaran antara substrat dan enzim meningkat. So lagi dia berlaku pelanggaran, lagi mudah atau lagi tinggi dia punya kemungkinan, possibility untuk dia berpelengkap atau bergabung. Faham
So ni kat sini pada bahagian section ni, okey, ada 3 poin. Satu, suhu rendah kadar tindak balas rendah. Setiap kenaikan suhu 10 darjah Celsius, kadar tindak balas meningkat 2 kali ganda. Kenapa? Bila suhu meningkat, tenaga kinetik molekul substrat meningkat. Okey, bila tenaga kinetik meningkat, frekuensi pelanggaran ataupun kegerapan untuk molekul substrat dan enzim berlanggar adalah sangat tinggi. Okey. So yang seterusnya, okey, perhatikan pada graf. Suhu optimum 37 darjah Celsius ini adalah suhu dalam badan. Okey, suhu optimum kita, suhu yang terbaik dalam badan adalah 37 darjah Celsius. Okey, dalam perbiasaan kita akan cakap 37 tu adalah suhu optimum. Okey, sebab untuk silibus awak kita stick pada 37 darjah Celsius adalah suhu yang optimum bagi tindak balas enzim. Okey, so tengok dia paling tinggi. Okay, yang seterusnya, selepas peningkatan, maksud selepas saja 37, awak tengok tindak balas dia tu mula menurun. Okey, peningkatan suhu selepas suhu optimum, selepas 37 darjah Celsius, kadar tindak balas mula rendah. Okey, kenapa pula mula rendah sedangkan kalau suhu tinggi, tenaga tinggi? Okey, apabila suhu terlalu tinggi, dia akan menyebabkan perubahan kepada bentuk enzim tersebut. Okey, cuba tengok. Dia masih daripada selepas 37, okey, sampai 60, okey, 60 darjah Celsius, enzim ternyah asli. Okey, apa maksud ternyah asli? Nanti awak tengok pada buku teks rujuk rajah 5.7 muka surat 91. Okey, enzim ternyah asli ni bermaksud tapak aktif dia berubah, bentuk dia sudah berubah. Apabila tapak aktif berubah, okey, maksudnya substrat tidak boleh berpelengkap padanya. Okey, aktiviti enzim terhenti. Okey, maksud tapak aktif berubah kerana bentuk 3 dimensi juga berubah. Okey, ni bukan juga berubah. Okay, ikatan kimia dalam molekul berubah menyebabkan substrat tidak dapat berpelengkap atau bergabung dengan tapak aktif enzim. Okey, untuk faktor yang kedua iaitu pH, awak boleh rujuk pada graf yang beri dalam nota. Okay, kat sini ada 3 graf. Okey, maksudnya kat sini setiap enzim memerlukan pH yang berbeza, tetapi kebanyakan enzim atau mostly enzim dia perlukan pH yang hampir neutral, iaitu contoh kat sini amylase 6.8 dan enzim-enzim yang lain pH 6 hingga 8. So itu pH optimum. Maksudnya kat sini bila pH optimum, kadar tindak balas adalah maksimum. Okey, kalau kita tengok kat sini ada pepsin. Okey, pepsin ini dia ada dalam perut kita. Dan awak tahu dalam perut dia ada asid hidroklorik. Salah satu fungsi asid hidroklorik adalah menyediakan medium berasid untuk tindak balas enzim. Enzim apa? Iaitu enzim pepsin. So pH yang optimum bagi enzim pepsin ialah 1.5 hingga 2.5. Okey, yang seterusnya tripsin. Tripsin ni ada dalam duodenum. Okey, pH optimum dia adalah 8.5. Maksudnya dia memerlukan medium berakali. Okey, sedikit berakali untuk bertindak balas. Nilai pH berubah. Kat sini ada 3 keadaan. Apabila berlaku perubahan ekstrim, maksudnya nilai pH berubah secara mendadak, maka dia akan menyebabkan dua keadaan ini menyebabkan cas ion hidrogen berubah. Kat mana cas ion hidrogen ni dia ada dalam tapak aktif. Okey, bila tapak aktif ini berubah, dia akan menyebabkan pelekatan ataupun kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Okey, kalau perubahan pH yang ekstrim secara mendadak atau perubahan pH yang terlalu ketara, dia boleh menyebabkan ikatan kimia pada enzim diputuskan. Juga kesannya adalah perubahan pada tapak aktif bagi enzim. Okey, dan enzim kompleks substrat tidak boleh kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk.
So nilai pH berubah, perubahan cas ion hidrogen, perubahan ekstrim, maksudnya kat sini perubahan pH yang ekstrim akan memutuskan ikatan kimia. Kesan kedua-dua keadaan ini sama, iaitu dapat aktif berubah, kompleks enzim substrat tidak dapat dibentuk. Okey, untuk kembalikan pada normal, nilai pH perlu dikembalikan secara normal. Okey, seterusnya kesan kepekatan substrat. Okey, kesan kepekatan substrat kat sini. Okey, kepekatan enzim ditetapkan tetapi kepekatan substrat ditambah. Maksudnya enzim, kalau enzim tu 10, dia tetap 10 bilangan dia. Tetapi yang berubah atau yang ditambah adalah substrat. Itu maksud dia. Okey, kalau merujuk pada graf ini, awak akan nampak kat sini kepekatan substrat bertambah daripada kiri ke kanan. Awak tengok pada yang saya tandakan ni, kadar tidak balas bertambah. Kenapa? Apabila kepekatan substrat ini bertambah, maka kadar tidak balas enzim juga bertambah. Tetapi pada tahap maksimum, kadar tidak balas malar. So kenapa kat sini walaupun kepekatan substrat ditambah, tetapi kepekatan enzim telah ditetapkan. Jadi kadar tidak balas tetap sama. Kerana terdapat faktor penghad iaitu kepekatan enzim. Pada tahap maksimum, kadar tidak balas malar. Semua tapak aktif enzim tepu. Apa maksud tepu? Dah penuh. Jadi bila semua tapak enzim dah penuh, substrat tak boleh berpelengkap dengan enzim. So semua dah penuh, tapak aktif penuh dengan substrat dan terlibat dengan tindak balas pemangkitan. Maksudnya tindak balas enzim tadilah. Jadi kepekatan enzim ni menjadi faktor penghad. Sebab kalau nak bertindak balas dengan substrat, kepekatan enzim perlu ditingkatkan lagi. Bila kepekatan enzim ditingkatkan, kadar tindak balas juga meningkat. Yang seterusnya, kesan kepekatan enzim. Kat sini kepekatan substrat, faktor penghad dia adalah kepekatan enzim. Tetapi faktor yang keempat, kesan kepekatan enzim, faktor penghadnya adalah kepekatan substrat. Kalau awak tengok kat sini, kepekatan enzim tu bertambah daripada kiri ke kanan. So awak tengok sama je lebih kurang dia punya graf. Kadar apabila kepekatan enzim bertambah, kadar tidak balas juga bertambah. Ada satu poin pada satu tahap, kita panggil sebagai tahap maksimum, kadar tidak balas malar kerana terdapat faktor penghad iaitu kepekatan substrat. Jawab kuis yang diberi.